Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya. Okey, baru-baru ini kerajaan mengumumkan pelaksanaan semula program latihan khidmat negara ataupun dikenali sebagai PLKN version 3.0 yang akan dimulakanlah tidak lama lagi. Mungkin dalam masa terdekat ataupun awal tahun depan ataupun musim cuti sekolah bagi pelajar-pelajar lepasan SPM. Okey. Jadi, program ni akan dilakukan mungkin dalam tempoh masa 45 hari saja mungkin, ah, dia punya tempoh masalah kadet PLK ni mungkin mereka akan menjalani latihan asas tentera, lebih kurang macam tu dalam tempoh 45 hari lebih kurang. Okey, lepas tu apa yang ayat yang sedang viral dekat media sosial iaitu antara 17 tahun hingga 35 tahun. Ayat itu 17 tahun hingga 35 tahun. Jadi apabila terkeluarlah ayat ni, maka ramai yang risau 35 tahun pun kena pergi ke? Iaitu kelahiran pada tahun saya rasa 88. Masih kena pergi PLKN ke? So diorang sedang berfikir, kalau diorang kena pergi apa nasib anak dia, siapa nak jaga anak, macam mana suami. Ada yang komen, kalau pergi macam tu isteri akan cari skandal baru di tempat tu, suami akan cari skandal baru di tempat tu. Jadi akan menimbulkan masalah-masalah rumah tangga. Jadi macam-macam macam-macam isu yang timbul berkaitan isu ni. Di mana dekat media sosial pun kita boleh nampak dia orang siap edit gambar mak bawa anak lah pergi pakai pakaian ala PLKN, dengan badan oversize pun pergi PLKN, macam-macam lah kita boleh tengok dekat media sosial. Dan dia memberikan satu pandangan negatif di mana orang fikir macam mana nak pergi, siapa nak jaga anak dan macam-macam lah. Okey, jadi berkaitan itu Kementerian Pertahanan Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan media saya rasa semalam ke hari ni macam tu lah telah mengeluarkan kenyataan media di mana untuk program PLKN ni hanya kepada kelahiran tahun 2007 ke atas. Okey, 2007 ke atas, remaja 2007 ke atas. Okey, dari mana datangnya 35 ni? Jadi bagi calon-calon kadet kita panggil kadet lah PLK ni, pelatih PLK ni, sekiranya apabila mereka dipanggil, mereka tak dapat pergi atas alasan-alasan tertentu. Mungkin lepas SPM mereka tak dapat pergi atas alasan-alasan tertentu, mereka boleh membuat penangguhan. Okey, mereka boleh buat penangguhan untuk menghadiri PLKN ni sehingga umur mereka 35 tahun. Itu yang dimaksudkan. Bukannya 35 tahun pergi PLKN. Tapi kalau umur 17 tahun atau 18 tahun mereka telah pergi, tak perlulah pergi lagi sampai umur 35 tahun. Tidak. Okey? Sekali dah pergi dah cukup. Okey, kalau umur 17 tahun dia tak boleh pergi, dia boleh pergi umur 18. Dia boleh pergi umur 19, boleh pergi umur 20 tahun, 21, 22, 23. Had maksimum adalah 35 tahun. Mereka boleh buat penangguhan atas alasan-alasan yang munasabah kot. Mungkin antara alasan-alasan yang munasabah akan disenaraikan pada masa akan datang oleh Kementerian Pertahanan. Jadi yang kat luar-luar akak-akak, adik-adik tak payah risau ya. Kena tinggalkan suami, kena pergi PLKN. Yang suami kena tinggalkan isteri, kena PLKN. Ada anak nak gendong anak pergi PLKN ke, tidak perlu risau Program ini hanya kepada kelahiran remaja yang melahir tahun 2007 dan ke atas. Okey, apabila 2007 dan ke atas mereka tak boleh pergi, dia boleh buat penangguhan sehingga umur mereka 35 tahun. Dalam tempoh tu mereka tetap kena pergi sehingga umur 35 tahun. Jadi, apa pandangan peribadi saya? Eloklah kalau dapat tawaran pada usia muda-muda ni, pergi dulu. Sebab kita tidak tahu pada masa akan datang, kita mungkin akan ada komitmen, mungkin jodoh kita awal, kita kahwin awal. Jadi apabila dapat je surat tawaran, sekiranya boleh pergi, pergilah. Tapi sekiranya betul-betul kamu memang tak boleh pergi, memang tak boleh pergi, ada alasan munasabah,
tak ada masalah. Tapi sekiranya tak ada alasan munasabah, pergilah. Sebab apa? Dah pergi sekali, kamu dah tak payah fikir benda tu. Kalau kamu tak pergi, kamu buat penangguhan, mungkin apa tu, lepas buat penangguhan mungkin umur 19 tahun kamu kena pergi. Mungkin 19 tahun kamu dah masuk form 6 ke atau diploma ke. Okey, lepas 23 tahun, 22 tahun, 23 tahun mungkin kamu dapat kerja kerajaan ataupun dapat melanjutkan pelajaran ke IPTA, mungkin akan ada masalah-masalah tersebut hingga tak boleh pergi. Sebab kita pun belum tahu garis panduan alasan munasabah tu apa dia. Jadi sekiranya mereka dah beri tu, nama anda keluar, pergilah, pergi dan enjoy lah momen-momen yang dekat sana, sebab momen-momen ni tidak akan datang balik, hanya sekali saja dalam hidup. Zaman saya dulu saya tak dapat pergi. Walaupun saya adalah intake batch pertama PLKN sepatutnya, tapi saya tidak terpilih. Apabila kawan-kawan datang balik cerita seronok, so terasa juga nak pergi. Tapi nak buat macam mana, dah tak dapat pergi. So bila anda ada peluang ni, pergilah, pergi dan pelajarilah latihan-latihan yang akan diajar kepada anda. Belajar dan tanamkan dalam diri, supaya ilmu-ilmu yang diajar ni akan berguna pada masa akan datang. Okey, apa yang saya baca, ilmu-ilmu asas ketenteraan lah. Jadi gunakan peluang yang ada. Mana tahu kamu bila masuk PLKN tu 45 hari, kamu mungkin dapat jodoh. Okey, mungkin kamu dah minat dengan kerja tentera, mungkin lepas keluar je kamu boleh mohon kerja tentera. Okey? Jadi inilah peluang yang ada untuk anda untuk tonjolkan, untuk ambil ilmu-ilmu yang akan diberikan, dan saya difahamkan akan diajar oleh tentera yang sama ada anggota tentera yang sedang berkhidmat atau berpencen, saya tak pasti, tapi akan diadakan di kem-kem tentera yang terpilih. Okey? So terpulang pada diri masing-masing. Kalau pandangan saya, pergilah. Kalau di offer, kalau orang awam siapa nak pergi, siapa nak join boleh, mungkin saya pun nak join lah. Dia macam tu kan. Sebab dulu tak pernah dapat join, kita kali ni pergi join lah ya. So tak payah risau-risau kat luar, kena bawa baby ke, kena bawa anak ke, dah kahwin kena pergi ke. Tapi kalau kamu dah kahwin umur 17, kena pergi jugalah, tinggalkan suami kena pergi jugalah. So sebelum kahwin tu, better you settlekan program ni, menghadiri program ni. Okey? Yang dah umur 30 lebih tu, tak payah risau. Yang lain sebelum tahun 2007 tu, dikira 2006, 2004, 2003, 2005, tak perlulah risau. Ini hanya kepada kelahiran 2007 dan ke atas. Okey? Faham? So, jangan pening-pening fikir benda yang tidak sepatutnya. Okey? Abaikan yang viral dekat media sosial. Okey? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.